Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali sudah ni bagi salam. Diamlah. Aduh. 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua telah mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam RUU Kawalan Produk Tembakau dan Rokok 2022. Saya bangun untuk menyatakan sokongan terhadap pengubalan undang-undang ini supaya Malaysia mempunyai generasi penamat bagi tabiat merokok yang telah menjadi isu kesihatan awam sejak sekian lama. Oleh itu, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada mereka yang terlibat secara langsung, terutama yang menteri yang begitu berani untuk membawa RUU Kawalan Tembakau di Parlimen. Dengan adanya sebuah undang-undang dan perancangan yang strategik, maka besarlah harapan saya untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara yang sihat, yang bebas daripada asap rokok dan juga vape. Ya Tuan Yang di-Pertua, setelah sekian lama sistem kesihatan negara mengamalkan kaedah rawatan, sudah sampai masanya kita mengalih strategi kepada mencegah terhadap penyakit yang berpunca daripada rokok. Hal ini kerana sistem kesihatan negara telah membelanja berbilion-bilion ringgit selama ini untuk merawat 16 penyakit paling berbahaya akibat rokok seperti kanser, paru-paru, strok, jantung dan sebagainya. Kos merawat terhadap penyakit akibat rokok juga diunjurkan bakal meningkat pada setiap tahun. Setelah mengambil kira kenaikan kos perubatan, kos rawatan dijangka bakal mencecah 8.77 bilion pada tahun 2030. Selain itu, asap rokok juga boleh memudaratkan kesihatan individu yang terdekat atau individu yang terhidu asapnya. Risiko untuk terkena penyakit juga adalah lebih tinggi berbanding individu yang merokok. Soalan saya, mengapakah baru sekarang undang-undang seperti ini digubal dan dibentang dalam Dewan Yang Mulia ini? Apakah faktor yang mengekang kementerian untuk memperkenalkan undang-undang dan strategi penamatan bagi tabiat merokok ini sejak awal lagi? Secara peribadi, tabiat merokok sememangnya perlu dihentikan dan dicegah secara menyeluruh bagi mengelak lebih ramai rakyat Malaysia ketagih nikotin yang sukar untuk dirawat. Tuan Yang di-Pertua, umumnya mengetahui industri rokok elektronik atau vape telah berkembang di seluruh negara. Ramai dalam kalangan perokok tegar juga telah beralih kepada vape sebagai alternatif untuk menghentikan ketagihan rokok. Kalau kita lihat di pasaran, terdapat berbagai vape pasaran kekuatan nikotin dan sebagainya. Evolusi vape ini berlaku dengan begitu cepat. Hakikatnya, mereka juga sebenarnya telah terperangkap dengan ketagihan vape kerana terdapat kandungan nikotin dalam cecair yang digunakan. Lebih membimbangkan saat ini dikejutkan dengan penyakit EVALI yang menjadi ancaman kepada pengguna tegar vape. Perkara ini sudah tentulah menjadi cabaran baru kepada sistem kesihatan negara kerana pada hari ini vape bukan saja digunakan oleh perokok yang sedia ada. Vape juga turut digunakan oleh golongan yang menggunakan secara suka-suka dan menjadikan sebagai gaya hidup yang baru. Soalan saya, sejauh manakah risiko vape ini berbanding dengan rokok terhadap sistem kesihatan badan manusia? Adakah ianya lebih berbahaya dan sebaliknya? Dan adakah wap yang dihasilkan oleh vape memberi kesan yang sama sekali seperti asap rokok kepada individu yang teridu atau second hand smoker? Hal ini kerana saya dapati golongan pengguna vape lebih cenderung menggunakannya di dalam kawasan tertutup kerana ianya tidak berbau busuk atau berbanding dengan rokok. Melihat secara keseluruhan, undang-undang ini hanya berfokus terhadap generasi yang akan datang, iaitu individu yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya. Kebimbangan saya adalah terhadap perokok dan juga pengguna vape sedia ada yang telah berumur 18 tahun ke atas pada hari ini. Soalan saya, apakah mekanisme ataupun strategi kementerian untuk mengawal individu 18 tahun ke atas daripada tabiat merokok dan juga vape? Dan sejauh manakah
keberkesanan larangan merokok di kawasan restoran seperti premis makanan yang telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2019 yang lalu. Saya berpandangan kementerian juga harus memainkan peranan dan memberi perhatian terhadap golongan perokok vape dan ada juga supaya mereka menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menjimatkan kos rawatan perubatan yang dibelanjakan oleh kerajaan. Laluan jempol. Saya sedar Nak tambah sikit je. Jempol. okey sikit. Nak tambah sikit soalan tadi. Sila Alur Gajah. Saya amat menyokong bahasan yang dibentangkan. Cumanya kalau disebutkan public health tadi, saya mohon Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan untuk memberi statistik berapa peratusan kalau disebutkan perokok hari ini yang melibatkan public health itu tadi datangnya puncanya daripada illicit cigarette ataupun rokok-rokok yang haram. Kalau kita tahu fakta hari ini, contohnya 61% perokok ini mengambil sumber daripada illicit cigarette. Jadinya bagaimana Kementerian Kesihatan boleh membenteras dalam usaha kita untuk mengurangkan beban public health itu. Terima kasih. Terima kasih Alur Gajah. Jadi ianya sikit lagi. Saya juga tertarik juga Alur Gajah tadi sebut, dan bila kita haramkan pastinya penyelundupan rokok haram ini juga akan meluasa. Jadi ianya perlu diambil kira seperti mana apa yang berlaku, bolosnya pekerja asing, bolosnya perkara-perkara ini sudah pasti penyelundupan rokok ini juga bakal tidak dikawal kerana perkara-perkara yang kita bangkitkan dalam soal penamatan 2007 pada usia itu. Jadi maknanya penyelundupan rokok ini bakal mengganas. Inilah kekangan kita dan perlu kita lihat sejauh mana tindakan kita nanti. Saya sedar bahawa kementerian juga telah menjalankan tanggungjawab dan usaha sebaik mungkin menerusi berbagai program dan juga libat urus daripada tahun 1998. Walau bagaimanapun usaha hendaklah terus diperkasakan dan diselaraskan dengan peredaran masa supaya keluarga Malaysia dapat hidup bebas daripada tabiat buruk tersebut. Jadi saya mohon supaya memohon menyokong RUU kawalan produk tembakau rokok 2022 dan perlu kita setujui dan kita bawa kepada Select Committee agar perkara ini dipersetujui dengan sebelas suara demi anak-anak kita di masa hadapan. Sekian, terima kasih.